Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membincang tentang Said Qutb yang terlibat dalam mengkafirkan umat Islam. Siapa Said Qutb? Said Qutb ini adalah merupakan seorang penulis, merupakan seorang guru, dan dia juga merupakan seorang sastrawan, seorang penyair, penulis, penyair, sastrawan, dan juga orang yang membuat teori-teori tentang Islam. Dan pada waktu sama dia menjadi orang politik, terlibat dengan Ikhwan Muslimun. Sebelum nak terlibat dengan Ikhwan Muslimun, dia terlibat dengan parti Al-Wafd, dia parti liberal, parti sekular. Ya, jadi selepas meninggalkan Ikhwan Muslimun, meninggalkan parti Wafd, dia masuk parti Ikhwan Muslimin. Kemudian disebabkan terlibat dalam komplot untuk nak bunuh Jamal Abdel Nasser, cuba bunuh Jamal Abdel Nasser, maka dia ditangkap, dibunuh, digantung pada tahun 1966. Dan Said Qutb juga pernah belajar di Amerika selama 2 tahun. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, saya tidak berhasrat untuk terlibat dalam pertelingkahan saya yang saya menghadapi secara terpaksa, dan tiada terdapat apa-apa pun antara saya dengan Said Qutb kecuali kemesraan. Dia baik dengan Said Qutb sendiri, tapi bukan generasi yang sama. Kasih sayang dan penghormatan antara satu sama lain. Ini Dr. Yusuf Qaradawi bercakap tentang Said Qutb. Malah saya menganggapnya sama seperti semua imam dakwah, macam Hasan Banna, Al-Maududi, As-Sibai, Al-Ghazali, iaitu Syekh Ghazali, bukan Imam Ghazali, ini Syekh Ghazali, yang saya juga kenal dan pernah berjumpa, pernah wawancara dia waktu di Kairah dulu. Saya bukan sebaya dengan Said Qutb, sehingga menyebabkan sesetengah orang menggambarkan ada perbezaan, perselisihan dengan saya, iaitu dengan Dr. Yusuf Qaradawi dengan Said Qutb, seperti yang sering berlaku antara kawan-kawan sebaya. Dia kata dia tidak ada perbalahan sebab bukan generasi yang sama. Sedangkan saya, walaupun berada di atas pentas dakwah, iaitu Qaradawi kata, walaupun dia berada di atas pentas dakwah, tapi setiap kami mempunyai lapangan dan gelanggang tersendiri untuk melaksanakan tugas. Tak sama. Kalau Yusuf Qaradawi kebanyakannya pergi ke fiqh, kerana dia fiqh, dia ulama fiqh. Tapi Said Qutb adalah sastra, jadi bidang tak sama. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, beliau terkejut kerana ada pihak tidak bersetuju dengan beliau bila beliau menulis dalam memornya, memor artinya muzakkirah, artinya catatan hidup. Menganggap Said Qutb dalam peringkat akhir hidupnya. Ingat, Said Qutb dalam peringkat akhir hidupnya, bukan dalam peringkat awal. Dalam peringkat akhir hidupnya mempunyai kecenderungan untuk mengkafirkan umat Islam hari ini. Ini bahasa yang digunakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi pun bahasa dia lembut. Mempunyai kecenderungan, dia kata mempunyai kecenderungan, tapi sebenarnya bukan mempunyai kecenderungan, tapi dalam buku-bukunya sudah mengkafirkan orang Islam. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi kata mempunyai kecenderungan untuk mengkafirkan umat Islam hari ini, bukan mengkafirkan seorang dua orang Islam, tapi umat Islam hari ini. Itu jadinya. Dr. Yusuf Qaradawi berkata beliau telah menggunakan bahasa yang sudah dianggap lunak untuk menceritakan perjalanan pemikiran Said Qutb. Bagaimanapun ramai pembaca yang membaca memoirnya itu menurut beliau
membawa bukti-bukti yang menunjukkan Said Qutb mengkafirkan, mana tidak percaya, mengkafirkan orang Muslim pada hari ini. Jadi bagi Yusuf Qaradawi, dia kata tiada cara lain bagi saya kecuali terpaksa membuktikan, kerana orang lain menafikan bahawa Said Qutb mengkafirkan orang Islam, maka Dr. Yusuf Qaradawi pun dia berkata tiada cara lain bagi saya kecuali terpaksa menukilkan nas-nas, menukilkan teks-teks yang jelas daripada 3 buah buku Said Qutb yang menunjuk secara jelas bahawa dia mengkafirkan orang Muslim pada hari ini. Bukan dia mengkafir seorang dua, tak, mengkafirkan semua orang Islam. Itu Said Qutb, dan dia menganggap masjid, dia kata, adalah rumah berhala. Masjid-masjid yang ada di seluruh negara orang Islam dan negara bukan Islam sekarang ini bukan masjid yang benar, tapi adalah rumah berhala. Nanti saya akan baca kutipan nanti dalam bahasa Arab. Kerana terdesak disebabkan ramai pembaca mempertikaikan apa yang diseduh oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam memornya mengenai Said Qutb, menyebabkan beliau terpaksa mendedahkan penyelewengan tokoh Ikhwan itu sepenuh. Saya duk sangka mana Dr. Yusuf Qaradawi mana tak berani nak bercakap benar tentang perkara ini, tapi sebenarnya dia berani, dia buat juga, dia sebut dengan betul-betul, walaupun duduk dalam kumpulan yang sama, dia terpaksa mendedah perkara ini supaya orang Islam mengetahui yang diungkap, yang dikatakan oleh Said Qutb itu tak ada takwil, tak ada apa pun, memang betul-betul. Yusuf Qaradawi berkata sebenarnya pemikiran pengkafiran Said Qutb bukan setakat teori abstrak, bukan kata-kata makna abstrak, tak, yang tergantung di udara, tetapi ia pemikiran yang ada kaitan dengan pelaksanaan di alam nyata. Tu dengan tegas Dr. Yusuf Qaradawi berkata begitu. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, dia bertemu dengan seorang penterjemah buku Fi Zilalil Quran, Fi Zilalil Quran, yang menterjemah buku itu secara tidak tepat. Beliau berkata kepada seorang penterjemah waktu di London, dia kata, saya masih ingat penterjemah buku Az-Zilal ke dalam bahasa Inggeris, saudara Adil As-Salahi, yang pernah menterjemah buku tersebut, kitab tersebut, dengan berjumpa dengannya di London. Dia kata, dia memberitahu saya bahawa dia terkejut. Ini Adil beritahu Dr. Yusuf Qaradawi, dia memberitahu saya dia terkejut membaca tulisan saya tentang Said Qutb. Jadi Adil itu beritahu kepada Dr. Yusuf Qaradawi, dia memberitahu bahawa dia pernah berjumpa dengan Said Qutb sebelum mati, sebelum mati syahid, dan dia diberitahu oleh Said Qutb bahawa Said Qutb lebih memberi perhatian kepada pendidikan. Jadi semua karya-karya Said Qutb itu mengikut Adil. Adil memberitahu kepada Dr. Yusuf Qaradawi bahawa dalam bukunya adalah merupakan hal-hal pendidikan sahaja. Ya, itu kata. Tapi Yusuf Qaradawi kata dia tidak setuju dengan kata-kata Adil itu. Kerana apa? Mana Said Qutb mengkafirkan orang Islam dengan menyebutkan kata sejelas-jelasnya. Lepas tu Yusuf Qaradawi tanya Adil pula, bagaimana kamu menerjemahkan kandungan kata-kata teks-teks dalam Zilal Al-Quran yang disebut dengan jelas mengkafirkan orang Islam? Adil menjawab, dia tidak menterjemah secara harfiah, tetapi dia hanya menyebut maknanya umum, yang mempunyai erti yang hampir dekat dengan makna asal, tetapi tidak menepatinya. Ini Adil sendiri beritahu bahawa
terjemahan mana teks-teks tertentu, ayat-ayat tertentu dalam zilal Al-Quran itu sendiri kalau berkaitan mengkafirkan orang Islam, dia tidak mencermah secara harfiah, tidak mencermah secara tepat. Jadi Yusuf Qaradawi kata, apakah Yusuf Qaradawi bertanya balik kepada Adil, apakah perbuatan itu, terjemah itu dianggap amanah? Adil kesenyap. Dia senyap, tak kata, tak jawab. Kemudian Adil bertanya Dr. Yusuf Qaradawi, macam mana penyelesaian? Sekarang saya sudah terjemah tidak tepat, tapi apa penyelesaiannya? Nak boleh buat. Saya dah terjemah begitu, terjemah tidak tepat. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, saya tidak ada penyelesaian kecuali bercakap benar dan berhadapan dengan kenyataan secara terbuka. Semua orang boleh diambil dan ditolak percakapannya kecuali Rasulullah yang maksum. Yang muncul fikiran macam ni kerana dia pemikiran dia itu adalah merupakan produk penjara. Hasil tulisan dia Zilal Al-Quran, Ma'alim fit Thariq dan banyak lagi ini ditulis diolah waktu dalam penjara. Ketika itu sudah tentunya rujukan-rujukan pun terbatas, pemikiran yang berada di dalam penjara, di mana dia diseksa dan dipukul, macam-macam lah dalam penjara. Jadi hasil membuat jadi begitu. Jadi pemikiran yang tidak betul sehingga mengkafirkan orang lain. Ini pandangan Yusuf Qaradawi ini juga saya percaya begitu. Dan dia tu waktu duduk dalam penjara bukan saja diseksa, ada orang yang nak kena bunuh, yang macam-macam lah yang berlaku kepada beliau waktu dalam penjara. Jadi hasilnya keluarlah tulisan-tulisan dalam bentuk buku, sama ada Ma'alim fit Thariq, kalau siapa baca jangan baca terjemahan, baca yang asal dari bahasa Arab, dan juga Zilal Al-Quran akan bertemulah dengan apa yang orang panggil hafawat, mana kegelinciran pemikiran, kerana menulis dalam keadaan waktu dalam penjara, waktu yang bukan saja pemikiran sempit, dengan bacaan yang sedikit, dengan kajian yang tidak cukup. Ada pun mana riwayat-riwayat menceritakan dia meminta buku itu daripada luar, daripada macam-macam lah untuk nak baik. Dia memang orang penulis, dia boleh menulis walaupun tidak banyak buku yang dibaca apa pun dia boleh tulis sebab dia orang bijak, penulis daripada awal lagi. Jadi itulah menyebabkan buku yang dia tulis itu boleh dikatakan adalah ada kekurangan, ada taksir, ada negligence, ada kekurangan banyak. Ini yang Yusuf Qaradawi sebut. Said Qutb ini dia minta kepada orang Islam supaya sembahyang di rumah, sembahyang mana as-salat fil buyut, sembahyang fil buyut, tarakal masajid bi'atibari ma'abid al-jahiliyah, kerana Said Qutb menganggap kata masjid-masjid yang ada sekarang ini bukan saya kata, Dr. Yusuf Qaradawi berkata, Said Qutb menganggap sebagai ma'abid al-jahiliyah, rumah-rumah ibadat orang jahiliyah. Itu yang ditulis dalam Zilal Al-Quran. Saya tak tahulah orang Malaysia terjemah Zilal Al-Quran macam mana, saya tak tahu. Tapi Said Qutb mentafsirkan ayat Quran, waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikanlah rumah-rumah kamu itu sebagai kiblat. Dan ini sebagai bukti bahawa bagi dia bahawa masjid-masjid yang ada sekarang salah, tak betul. Tak betul. Ini saya kutip daripada kitab Zilal Al-Quran, fi Zilal Al-Quran. Apa Said Qutb kata? Inna masajidil muslimin allati tuqamu fiha as-salat. Sesungguhnya masjid orang Islam yang didirikan sembahyang yarfa'u fiha al-adhan wa hiya
ma'abid jahiliyah, dan diazankan wa yurfa' al-azan, makna diangkat azan, terjemah itu secara harfiah maksudnya yang diazankan, yang dilaungkan azan, hiya ma'abidun jahiliyah, adalah merupakan rumah ibadat orang jahiliyah. La budda min i'tizaliha, kita sepatutnya i'tizal, makna jangan pergi. I'tizaliha makna jangan pergi ke situ. I'tizal ma'abid, qal i'tizal ma'abid jahiliyah, kita i'tizal, kita asingkan diri daripada rumah ibadat berhala ini, wattikhazul buyut, dan menjadikan buyut asbatal muslimah masajidun, dan menjadikan rumah-rumah kita ni sebagai tempat orang Islam bersembahyang sebagai masajid, sebagai masjid. Tahussu fiha la'inizal, dan kita rasa mana apabila kita sembahyang di masjid, kita rasa inizal, dapat mengasingkan diri anil mujtama' al-jahili, daripada masyarakat jahiliyah. Ini dia kata gitu. Sebab apa? Kalau kita sembahyang di masjid itu, kita akan berada dengan masyarakat sekarang yang ada sekarang ini adalah masyarakat jahili. Jadi suruh sembahyang di rumah, jangan sembahyang di masjid, kerana sembahyang di masjid ni merupakan rumah ibadat, rumah beradat jahiliyah. Kita pasti buat tempat sembahyang di rumah sebagai masjid, supaya kita dapat mengasing diri daripada masyarakat jahili. Sekarang ini masyarakat jahiliyah. Itu pandangan ini. Pandangan seperti ini juga berada di kalangan tentera Wahabi zaman Raja Malik Abdul Aziz bin Saud. Tentera dia juga begitu, mengasingkan diri daripada masyarakat. Nanti kita akan bincang satu hari nanti. Banyak macam ni. Dan juga Jamaatul Takfir wal Hijrah. Ada satu kumpulan di Mesir, kumpulan puak pelampau di Mesir, nama dia Jamaatul Takfir wal Hijrah. Semua kumpulan macam ni, dia ada pandangan seperlu mengasing dirikan dalam masyarakat, dan kita mengamal cara kita. Ini adalah cara kita yang benar, dan jangan mengamal cara tidak betul. Ni Jamaatul Takfir wal Hijrah pun sama. Jamaatul Takfir iaitu mengkafirkan masyarakat, wal Hijrah, dan hijrah iaitu duduk kita dalam masyarakat kita sendiri. Itu yang Jamaatul Takfir wal Hijrah itu adalah kumpulan yang juga terpengaruh dengan pemikiran Said Qutb ini. Jadi sembahyang di masjid itu tidak bagus, tidak betul. Kena sembahyang di rumah, kerana ia boleh menyebabkan kita beribadat secara tepat dan secara betul. Ini adalah idea Said Qutb yang dikritik oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ini idea ini sangat jelas mengikut Dr. Yusuf Qaradawi dalam pemikiran Said Qutb, mengkafirkan masyarakat Islam, menalang orang Islam supaya tidak sembahyang di masjid, dan asing diri daripada masyarakat untuk nak hidup beribadat secara sendiri. Itulah yang ada dalam pemikiran Said Qutb yang terkandung di dalam kitab Fi Zilalil Quran. Tapi sudah tentu kalau anda baca kitab terjemahan, tak kira lah Ma'alim Fit Tariq ataupun Fi Zilalil Quran, terjemahan bahasa Melayu, terjemahan bahasa Inggeris, memang tidak tepat. Dan penterjemah Adil tadi yang menterjemah kitab Zilal Al-Quran itu memberitahu bahawa dia tidak menterjemahnya dengan secara tepat, sebab dia takut orang lain membaca dalam bahasa Inggeris, jadi boleh jadi tidak suka dengan pemikiran Said Qutb. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi, kalau kamu terjemah begitu, apa kamu itu ada amanah? Dia tak boleh jawab. Lepas tu dia tanya balik
Dr. Yusuf Qaradawi nak buat macam mana? Apa penyelesaian? Dr. Yusuf Qaradawi kata dia tidak ada penyelesaian, tapi perkara benar pasti bercakap benar. Perkara yang betul pasti cakap betul. Jangan belok-belok. Belok kiri, belok kanan, gitu. Kalau orang kata hitam, kita pun kena kata hitam seperti dia tulis. Janganlah kalau seorang itu kata hitam, kita anggapnya sebagai kita terjemah katanya putih. Itu tak boleh buat begitu. Ini pandangan Dr. Yusuf Qaradawi mengenai Syed Qutb. Saya boleh bagi pandangan begini sajalah, kerana saya sendiri saya tidak baca keseluruhannya fi zilal al-Quran, tapi sekarang saya sudah ada kitab itu dalam bentuk digital. Tapi Ma'alim fit Thariq saya sudah baca lama dah, dah 20 tahun 30 tahun Ma'alim fit Thariq, dan lain-lain kitab Syed Qutb. Dan sejak lebih daripada 15 tahun 20 tahun dulu saya pun pernah nulis, bukan menulis saja tentang apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam Mingguan Malaysia. Yang tu mungkin 14 tahun 15 tahun lalu saya dah tulis, tapi sebelum tu pun saya dah tulis. Dan saya menganggap bahawa pemikiran Syed Qutb yang terkandung di dalam kebanyakan kitabnya, kecuali kitab sastra, kecuali tulisan-tulisan sastra, tapi tulisan-tulisan agama adalah hampir semuanya adalah merupakan produk penjara. Dengan itu kita harus berjaga-jaga. Dia diseksa, dia dipukul dan duduk bersama orang yang diseksa dan di dalam penjara dengan bacaan yang terbatas, dengan macam-macam dalam penjara itu, menyebabkan keluarnya produk yang menjadi masalah seperti sekarang ini, seperti yang terkandung dalam Zilalil Quran, fi Zilalil Quran dan Ma'alim fit Thariq, seperti mana Dr. Yusuf Qaradawi mengkritik sekarang ini. Dengan itu, adik-adik yang baru nak membaca kitab, buku Syed Qutb, haruslah berjaga-jaga. Kalau anda baca dalam bahasa Malaysia, terjemah bahasa Malaysia, terjemah bahasa Inggeris, terjemah bahasa Indonesia, mungkin tak akan jumpa kerana sudah dialih bahasa dengan bahasa yang lebih bagus. Tapi kalau anda baca, kalau boleh baca dalam bahasa Arab, anda akan lebih faham, lebih mengerti lagi maksud yang terkandung dalam kitab-kitab Syed Qutb. Okey, setakat ini saja. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.